Hari ni ada kenduri, insya-Allah. Baik. Tak boleh pijau sampai ke 12 aja. Baik. Sebelum kita sambung siri yang kedua, dia ada sedikit tadabbur tahun ini. Dia tukar sikit, dia suruh tadabbur dulu. Okey, tadabbur lebih kurang dalam 10 minit gitulah. Ni yang hak baru tahun ni lah. Nanti tak buat tadabbur, dia ban pula. Okey. So kita tengok dulu. Tadabbur Al-Quran ni maksudnya di masjid-masjid banyak. Surah-surah pun banyak buat tadabbur ni. Kadang lepas subuh, imam akan baca 5 ayat ataupun semuka. Lepas tu baca terjemah. Itu panggil tadabbur. Dan tadabbur ni dia ulas-ulas lagi nampak. Tapi kalau baca ayat Quran, lepas tu diterjemahkan pun boleh. Tapi ulasannya tidak juga. Yang ni dia bagi ulasan sedikit lah. Apa yang Tuhan hendak, yang dikendaki oleh Allah dalam surah Ali Imran. Kita baca Quran, okey, tak ada masalah. Kita belajar Quran, mat wajib, mat apa, sampai semualah. Nun mati, mim mati, sampai guru mati, belajar lagi. Tu. Tapi yang paling utama dia adalah, selain daripada mahir membaca Quran dengan tajwid, kita juga nak kena tahu apa yang Tuhan, yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat. Contoh surah Ad-Duha. Apa Tuhan hendak daripada surah Ad-Duha tu? Apa benda? Kerana imam baca, kita pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala hendak. Alam surah Al-Insyirah, alam syarah lepas dia, apa yang Tuhan hendak. Jadi kalau kita tadabbur, kita baca dia, dapat faham sikit-sikit pun, jadilah. Nak faham ayat Quran tu, kena belajar bahasa Arab pula. Dah bersiri-siri pula bahasa Arab saja. Bahasa Arab ni dia tak boleh 10 siri. Dia kena 10 tahun baru boleh. Jadi kita ambil faham sikit-sikit apa yang Allah Ta'ala hendak dalam 14 surah beratus-ratus ribu ayatnya, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala kendaki nak bagi tahu dekat kita apa benda. Sebab tu diambil sedikit masa dalam kursus asal kali ini. Dia ambil surah Ali Imran ayat 197. Okay. Dia ambil potongan-potongan sahaja. Yang dulu yang tadabbur yang pertama tu tak ada nak buat. Pasal masa dah ni nah. Kali ni kita start awal. Okey. So kita tengok apa yang Tuhan hendak daripada surah Ali Imran. Ali Imran ni lepas surah Al-Baqarah. Nama dia Ali Imran. Ali Imran ni orang tu lah. Okey. Apa yang Allah Ta'ala hendak daripada surah Ali Imran. Ayat 197. Ayat 97 kot. Apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Semua cerita sangkut paut dengan Nabi Allah Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ni saya baca macam ni. Nanti tuan-tuan tak dibaca macam ni. Ni saya baca untuk berjelas ya. Nanti tuan-tuan baca kena ada dengung-dengung dia lah. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu. Kena baca gitu lebih kurang lah. Bukan kena baca macam saya baca. Tak. Yang tajwid lah. Ini saya baca untuk penjelasan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ayat 97. Bukan 197 tu. Baik, fihi ayatun bayyinatun. Di situ ada tanda-tanda. Ayatun tu tanda-tanda. Ayat-ayat kami. Kalau kita tengok ayat kami tu macam ayat kan, tapi dia tanda-tanda bayyinatun, tanda-tanda keterangan yang bayyinat, yang cukup jelas. Okey. Bayyinat ni yang jelas. Maqamu Ibrahim, yang menunjukkan kemuliaannya di antaranya ialah maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim itulah yang saya sebut dulu, ditunjuk gambar kan dalam tu. Depan Multazam tu, depan pintu Kaabah tu, maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminah. Dan sesiapa yang masuk dakhalahu kana aminan, ke dalamnya aman, tenteramlah dia. Walillahi 'alan nas, dan Allah mewajibkan manusia hijjul baiti.
mengerjakan ibadat haji, man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah lah. Inilah tempat dia, iaitu man istata'a ilaihi sabila, sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Nanti dia akan sebut dalam siri yang kedua nanti apa maksud man istata', berkemampuan tu apa maksud dia. Berkemampuan dari sudut apa, nanti dia akan ulas dalam siri yang kedua nanti sejak ini. Baik. Wa man kafarah, dan sesiapa yang kufur, yakni engkarkan kewajipan haji itu, tak mau pergi langsung. Duit ada banyak tapi tak mau, sayang nak pergi sampai puluh-puluh ribu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun dari sekalian makhluknya. Kalau kita tak pergi pun Tuhan tak rugi. Kalau kita pergi pun juga Tuhan tidak rugi. Yang ruginya adalah kita. Itu Tuhan bagi tahu siap-siaplah. Innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya, 'anil 'alamin, daripada sekalian makhluk ni. Okey. Huraian ayat. Masjidil Haram adalah himpunan tempat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Antaranya Maqam Ibrahim. Minggu sudah ada tunjuk. Baitullah, Kaabah tu. Hajarul Aswad, batu yang tu terletak situ. Hijr Ismail dan lain lagi. Padang Arafah, Melontar, banyaklah tempat-tempat himpunan yang bersejarah menunjukkan kebesaran Allah SWT. Kita nak sa'i antara Safa, Marwah dan sebagainya. Okey. Sesiapa yang memasuki Masjidil Haram, dia akan aman dari manusia. Sebab tu dulu, cerita dulu lah, cerita dulu. Yang pergi tak ada visa ni, bukan tak ada visa. Ada visa tapi habis, dan tangkap dia lagi duduk masjid dulu. Masjid dia tak tangkap lah. Duduk itu. Nanti dia agak selamat, dia keluar pula. Lama-lama dah berminggu, berbulan, berapa, terus jadi menetap di Kota Mekah. Tapi lah ni tak boleh dah tuan. Dia strict lah ni. Allah Rabbi. Itu yang kena tahan banyak. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, pergilah pakai visa sebenarnya. Jangan pergi visa umrah, terus duduk haji. Jangan. Macam yang baru ni. Kena tahan. Dah lah kena tahan. Masuk lokap tu biasalah. Bila lagi nak masuk kan? Okey. Masuk lokap satu. Lepas tu dia hantar balik. Lepas tu tak boleh mari 10 tahun. Lama tu. Yang pihak baru ni yang ada jemaah haji Malaysia yang pergi visa umrah, terus haji. Dia tak boleh. Lalu ni Saudi dia strict sungguh. Memang dia ketat sungguh. Dia tengok pelik-pelik sikitnya, dia pegang tanya. Jiran saya ada, dia tengok pelik sikit dia ni. Macam mana rupa ni, dia tanya. Mana apa? Dia tanya Arab. Kawan saya orang Melayu. Jiran saya Melayu. Dia cakap Arab. Jadi, seorang cakap Arab, seorang cakap Melayu. So apa itik dengan ayam penin lah. Tapi dia tengok okey, dia buat solat. Okey, dia lepas. Dia strict sangat hari ni kan. Habis tu dia tangkap habis semua. Si tuan-tuan nak pergilah cara betul, ambil visa apa sebagainya, urus dengan cara betul. Kalau nak pergi swasta package pun bagi betul punya. Selain ni dia payahlah. Kena hantar balik lah, tak boleh buat haji lah. Takkan dia nak bagi, okey tak apa, hampa buat haji, nanti aku hantar balik. Itu tak. Hantar balik lah. Tak boleh buat haji, apa ham tak boleh buat. Okey. Baik, ni cerita dulu. Jiwanya juga menjadi tenteram. Lepas tu masuk Masjid Haram, macam itulah. Kemudian Allah menyuruh manusia agar menunaikan haji dan umrah, agar mereka dapat melihat apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Bagus tengok apa tempat-tempat kebesaran Baitullah, apa semua-semua itulah. Lepas tu pergi tempat sejarah Madinah, Mekah dan sebagainya. Pertama, mendapat melihat apa yang disebutkan ayat di atas. Pertama, petanda-petanda kebesaran Allah. Pertama, petanda kebesaran Allah, dan keduanya ketenangan jiwa. Okey. Masuk Masjid Haram tu, alhamdulillah. Kemudian justru manusia diingatkan jangan mengingkari perintah Allah, kerana kebaikan akan dapat kepada diri setiap hamba sendiri. Dia dapat kat kita. Kita tak pergi pun Tuhan tak ada rugi. Kita pergi pun Tuhan tak rugi. Untung pada kita, rugi pada kita. Itu yang Tuhan nak sebut. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Baik. Kemudian pengajaran ayat. Ayat ini intipatinya ada dua perkara.
Satu, panca indera manusia untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. So, pergi, dia panggil kita pergi tengok sejarah kan. Jalan tengok tempat sejarah. Oh, ini dulu perang, pergi Madinah kan. Ini dulu Nabi perang Uhud. Allah, macam mana lah 700, orang Islam 700, asal 1,000, 300 belot. Asal 1,000, 300 belot. Munafik dengan musyrikin, mereka belot. Lari di saat-saat akhir bila nak sampai Uhud. Tu cerita dia kan. Baru kita dengar cerita kan. Jadi nak tahu cerita Badar Uhud ni, satu, tuan-tuan baca buku ataupun pergi masjid surah dengar guru. Saya tak cerita sini dah. Senang yang ngajak lah. Balik baca sendiri. Gitu. Cerita bagaimana dia perang-perang kan. Boleh belot di saat-saat akhir tu. Belot depan ni. Ada lagi yang belot lepas pada itu. Tinggallah 700. Lawan dengan 3,000. Tuan-tuan bayang. Tapi 3,000 tu semua takut. Macam mana nak hadapi 700? Bukan banyak mana pun 700. Tapi mereka takut 3,000. Musyrikin 3,000. Tentera Islam 700 ya. Tuan bayang dulu Allah Ta'ala bagi kehebatan dia. Tapi akhir-akhir ni orang tengok orang Islam pun dah tak bimbang. Pasal banyak penyakit yang ada pada orang Islam hari ini. Okey, takat itu dulu. Nanti kena ban lagi. 2. Berkaitan dengan jiwa manusia, bagaimana ia melihat dan berfikir tentang kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan bagaimana ia beriman tentang ketenangan yang Allah janjikan kepada orang yang menunaikan kefarduan haji. Boleh dia panggil pergi tengok sini berjalan. Pergi tengok ini dia makam Ibrahim. Tapi pasal Kaabah tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, kalau dia bagi masuk, tuan-tuan, Allah. Pakat nak masuk tapi tak bagi, tak ada lah. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk juga, tuan-tuan ambil calon jadi Perdana Menteri. Baru boleh masuk. Aku takat jadi biasa macam ni, sudah tu. Tak bagi. Tak pun jadi raja. Boleh masuk. Kalau lain ni, kita boleh tengok daripada luar. Jadilah daripada luar pun kan. Dapat pergi Mekah tu pun, sudah 1,000 rahmat Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Buat sungguh-sungguh ibadat. Kalau tuan-tuan tak pergi haji pun, dapat pergi umrah pun, alhamdulillah. Ada orang dia buat pergi umrah sekali dia buat. Dia tak buat banyak kali lah, sekali lah. Cukup dah. Dia tak mau banyak-banyak kali. Ada orang sayang lah, habis ribu-ribu. Sekali lah buat umrah. Hari waktu dia sampai tu lah. Lepas tu dia tak buat umrah lah. Dia banyak tawaf. Tawaf kedai, beli barang. Sayang rugi. Tuan pergi habis ribu-ribu, buat ibadat sikit je. Allah. Kita nak buat sehari sekali pun cukup dah. Esok buat pula. Esok buat pula. Jadilah. Tak buat. Dia buat sekali tu. Betul dah. Balik. Tak buat dah. Allah Rabbi. Kemudian pengajaran ayat. Setiap ciptaan Allah adalah petanda untuk difikirkan. Keberadaan dan hikmah ia dijadikan. Apa hikmah Tuhan jadikan? Tuan-tuan pergi jojoh lah. Tengok kita lah. Sebab tu ada orang dia nak tengok kebesaran Tuhan ni. Dia pergi sampai Gunung Everest tu, naik sampai atas tu, nak tengok kebesaran Allah Ta'ala. Separuh siang, separuh malam. Hak naik tu dia cerita, bukan saya naik. Hak naik tu cerita. Dia naik sampai Everest tu separuh siang, separuh gelap. Tu dia cerita yang hebat dia. Orang naik sampai tu, atas tu, satelit tu, yang apa tu, Kapten askar tu, doktor tu. Dia naik keluar daripada bumi ni, naik ISS ke apa kena, tempat satelit tu. Doktor apa tu kan. Punya hebat dia. Sampai ke situ. Tapi dia duduk dalam tu je lah. Dalam kapal tu lah. Dia tak boleh keluar lah. Jangan duduk dalam kapal tu rapung. Orang putih ni, Rusia ni, dia keluar lah pasal itu satelit. Dia punya satelit dia ada kerja-kerja dia di atas tuan. Jadi tu kencanggihan orang barat dia buat. Data ni kita buat apa ni? Waktu dia pun boleh tembak pemimpin Hamas pakai satelit ya tuan. Dia pakai situ lah. Nak tembak macam mana nak cari? Dia tembak lah, pakai satelit ya. Dia kesan lah di mana pemimpin Hamas ni. Tu yang banyak yang kenal tu. Anda satu Syekh Yasin tu antara yang dia tembak pakai satelit. Dia pun nak tembak kita pun boleh, tapi buang peluru buat apa? Okey. Tak boleh buat apa dia ni. Aku tiup pun terbalik dah. Dah tu. Okay. Tapi nak tentang kencanggihan orang barat buat itu. Jadi Syekh Muzaffar. Dia naik atas. Bawa lemang. Nak cerita, lemang makanan tradisi orang Malaysia ni boleh naik sampai angkasa lepas. Tuan bayang. Tapi nak makan apa? Mana boleh? Makan dah nak berak. Kan? Mereka sana naik pakai makan tu je.
Makan pil lah. Jangan berak, jangan kencing. Pasal bila berak, tarik terapung. Macam mana rupa? Gitu. Cerita dia dalam buku tu. Bukan saya naik sekali dengan dia. Dia cerita dalam buku tu. Jadi dia duduk musing dalam tu je lah. Merapu-rapu musing-musing. Yang orang Rusia ni, dia pergi lah satelit dia. Tu pun ikat pakai tali mereka lah. Bukan tali rapia. Tali hak yang tu punya. Itu kalau putih, jatuh kat Taman Meru. Debu. Hang main mana ni? Contoh. Okay. Nak cerita kebesaran Tuhan ya Allah Rabbi. Tapi jauh Tuhan nak tengok kebesaran Tuhan. Tengok kita pun sudah. Tengok kita sudah. Satu benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita cukup hebat adalah jenutan jantung ni. Daripada kita lahir sampai hari ni, ada tak dia berhenti? Ada tak dia berhenti? Tak. Mat, rehat je, aku tak larat. Dia berhenti. Kalau dia berhenti, kita pun berhenti. Lepas tu dia tak berhenti. Dia bunyi tu. Sampai masa dia baru dia berhenti. Hak ni dia panggil af'alullah. Ini perkara yang dipanggil ijbari. Ijbari ni mandatory. Yang kita tak boleh buat apa-apa. Warna kulit, ini ijbari. Yang kita tak boleh buat apa-apa. Kalau Tuhan lahirkan kita macam ni lah warnanya, macam ni lah. Kita minumlah ayak sirap, ayak apa bagi putih. Dia takkan putih. Kan? Kerana ini benda ijbari. Benda compulsory yang Allah Ta'ala bagi kita. So kalau kita lahir, inilah kulitnya. Sawah matang ke, ulang sawah ke, kena terima cara realiti. Takkan boleh. Kalau boleh minum apa benda boleh jadi putih, ramai orang Afrika akan putih. Tu cerita dia begitu lah. Itu dipanggil ijbari. Yang kita kena terima hakikatnya. Tapi itulah kebesaran Allah Ta'ala bagi kat kita. Tu jantung. Pernah dia berhenti. Kalau duduk tenang macam ni, slow. 60, 70, normal. Tapi ada ketika dia, ada ketika dia. Bila isteri call. Kalau tidak pun, macam ni. Slow. Darang dia berhenti lah, ya Allah. Baik, nanti bila sampai masa Tuhan kata berhenti, baru dia berhenti. Tuan-tuan nak lawan Allah Ta'ala macam mana? Kita nak lawan hukum Allah macam mana? Hak ni pun kita tak boleh buat. Doktor dia boleh pergi lah buat bypass kan? Ambil, masuk buat bypass untuk bagi hidup juga. Itu je lah usaha. Tapi kadang-kadang, out, mati juga. Tapi usaha ikhtiar, dia buat lah. Tapi ni nak lawan ciptaan Tuhan, tak boleh. Apatlah kita nak lawan hukum Allah Ta'ala. Tak boleh. So kita kena terima lah. Itulah kehebatan yang kebesaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Right? Okay. Pengajaran ayat. Setiap ciptaan Allah adalah petanda yang difikirkan keberadaan dan hikmah dijadikan. Ketenteraman jiwa adalah bagaimana kita melihat setiap ciptaan Allah Ta'ala. Tenteram tengok Allah. Allah Ta'ala bagi hebat kan. Kita duduk renung tengok kita sudah. Tengok renung lah. Tak sampai jauh. Tak payah pergi kutub utara. Ada orang nak pergi kutub utara. Dulu dia nak bawa Quran. Tanam di kutub utara. Quran bukan suruh pergi tanam sana. Dia suruh baca. Tak payah pergi kutub utara. Sini pun boleh. Kutub utara tak boleh pergi pun kita. Bukan tak boleh pergi. Boleh. Tapi nak duduk tak boleh. Dia spesies beruang yang boleh duduk kutub utara ni. Okay. Duduk sini. Tengok jari kita sudah. Tuhan bagi jadinya. Ada tak jari orang sama semua? Ni jari ni sama semua. Ada. Mesti ada. Ada kegunaan dia. Bila buah cincin, orang berbuah jari ni. Ada buah cincin nak bertunang jari ni. Ada. Kecuali bomoh besar, dia pakai 10 cincin. Yang besar-besar punya bomoh kan. Yang bawa buah nyok nak lawan Israel. Okey. Tak boleh lawan lah pakai buah nyok. Mereka pakai drone. Pakai buah nyok. Okey, ketenteraan jiwa adalah bagaimana kita melihat asal ciptaan Allah dan kebaikan dan keasyikan dalam ibadah adalah bermula daripada peribadi yang positif. Okey, sebab tu Nabi kata kalau malam kita tidur, Allah Ta'ala ikat kita ni. Syaitan yaqidus syaitan. Syaitan ikat kita ni 3 kali simpulan. Dia ikat kita masa kita tidur malam. Tapi ikat spiritual dipanggil. Bila kita jaga pagi, inhalat uqdatun. Kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Dia inhalat uqdatun. Rongkai 1 tapi ada 2 lagi. Kita pun bangkit-bangkit tengok, oi, pukul 5 awal lagi, subuh pukul 6. Nampak?
Sagilah bunyi azan baru bangkitlah. Baring dulu pasal sejam lagi. Bunyi azan baru kita baring. Kita pun baringlah. Pasal ada dua lagi ikatan. Kita pun baringlah. Dengar azan, kita pun bangun. Ingat subuh, rupanya zuhur. Gitu. Kita pun pergi ambil wuduk, inhalat uqdatun. Dua. Kita pun Allah akbar takbir, inhalat uqadahu. Habis semua 3 simpulan. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Kita jadi nasyid, jadi cergas, tayyiban nafsi, jiwa yang positif. Jiwa yang baik. Kalau tidak, wa illa kaslan. Kalau kita bangkit lambat, kita rasa malas, khabisan nafsi, jiwa yang tak berapa sihat lah. Itu yang Allah Ta'ala suruh kita bangkit subuh tu, awal-awal. Kalau dia bangkit lambat pun, roti canai semua keras dah. Ada lagi tapi keras. Baik. Okey, yang ni tuan-tuan baca sendirilah. Lesson 1. Habis. Selesai. Baik. Baru kita masuk siri yang kedua, iaitu falsafah dan penyucian jiwa. Hak ni pun senang juga tuan-tuan. Hak ni pun macam minggu sudah jugalah. Cuma dia cerita sedikit apa-apa yang kita akan hadapi dalam ketika kita menunaikan ibadat haji. Baik. Apa objektifnya? Satu, membantu jemaah dalam memahami hikmah dan juga falsafah haji. Dalam siri yang kedua ni. Membantu jemaah memahami adab sebelum menunaikan haji serta cara penyucian jiwa. Dia tuan-tuan, bila kita nak pergi Mekah ni, dia ada adab yang perlu kita buat. Sampai tanah suci pun ada adab dia, ada disiplin dia. Bila tak beradab ni yang jadi masalah. Tapi kadang-kadang sini okey, sampai sana Tuhan nak uji, macam-macam berlaku. Macam tu. Baik, nanti dia akan jelas lagi lah. Kemudian mengingatkan jemaah supaya menjauhi amalan syirik, khurafat dan bid'ah. Memberikan pengenalan yang jelas berkaitan haji, umrah dan kelebihannya yang akan disebut nanti. Dan juga membantu jemaah memahami konsep soleh dan musleh. Kandungan dia, talbiyah dan pengertiannya, hikmah falsafah haji, adab sebelum menunaikan haji dan umrah. Kemudian penerangan ringkas ibadat haji dan umrah, syarat wajib haji, iaitu berkemampuan tu. Kemudian haji mabrur, penyucian jiwa, soleh dan musleh. Okey. Talbiyah tadi ya, labbaik Allahumma labbaik. Ini dia punya terjemahan dia lah. Allah. Okey. Ini dia punya lafaz dan makna talbiyah tu. Satu, Allah menyeru dalam surah Ali Imran, iaitu dan Allah mewajibkan manusia, macam tadi tu, ayat 97 tadi. Allah Ta'ala wajibkan mengerjakan ibadat haji dan mengunjungi Baitullah, dan ada siapa yang mampu berkuasa kepadanya. Lepas tu manusia pun menyambutlah labbaik Allahumma labbaik tu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Ya Allah, hamba-Mu datang menyambut panggilan, macam yang kita talbiyah tu. Kami sambutlah. Tuhan kata siapa yang mampu pergilah. Okey, kita pun sambutlah labbaik Allahumma labbaik yang sunat dibaca bagi jemaah haji dan umrah. Lepas daripada niat ihram, sunat baca tu labbaik Allahumma labbaik. Sampailah sebelum melontar jamrah Aqabah, jamrah Kubrah pada 10 Zulhijjah. Sebelum tu berhenti ya. Lepas tu habis melontar tu, kita pun tahlil awal dan kita takbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama juga umrah. Umrah habis je niat, terus kita talbiyah labbaik Allah. Itu yang dianjurkan lebih baik lagi lah. Baik. Kemudian Allah menjawab pula kita punya seruan tu. Seruan kamu diterima dan bahagialah kamu. Bekalan kamu itu halal, kenderaan tunggangan kamu halal, dan haji kamu juga haji yang mabrur, tidak ditolak. Tu yang ada orang tanya, ada bila nak pergi ni? Dia tak ada seruan. Tak ada orang seru. Sampai bila nak seru dia? Tu yang dia jangan pasal pada Mekah ni tak ada seru lagi. Berapa tahun dah? Dekat 20 tahun dah. Tak ada seru? Tak ada juga.
Induk serunya, wangge, untuk ada. Okay. Serta itu, tak ada seruan, ada duit je insyaAllah. Sampai masa dia boleh pergi. Okay. Kemudian hikmah dan falsafah haji. Apa yang terkandung dari segi hikmah Allah Ta'ala mewajibkan haji dan juga falsafah dia. Satu, pengorbanan. Tuan-tuan nak korban duit, satu. Lepas tu nak korban masa dan tenaga. Sebelum pergi pun, mari kursus asal haji ni pun juga merupakan satu pengorbanan. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Hari Sabtu macam ni. Penuri pun banyak. Lepas tu apa nama lagi. Duk tengok jam bila nak pukul 12 ni. Nak pergi makan kenuri. Okay. Itu satu pengorbanan. Lepas tu habis duit 33,000. Hak dapat 33,000. Ada orang yang pergi rata-rata ribu. Dia korban lah. Kena korban lah. Ada yang dapat, yang tak mampu, 19. Kurang sikit, 13,000. Nak kurang lagi, tak ada. Naik motor lah. Itu je kalau nak kurang. Boleh naik motor. Okey. Kemudian, pengampunan dosa. Tapi ada juga orang buat haji, dapat dosa. Bila dia melanggar pantang larang, dia tak ikut, tu saja-saja dia tak mau. Contohnya, dia tidak bermalam di Muzdalifah. Saja-saja dia tak mau. Malas lah aku. Tak larat dah. Dia pun cabut terus ke Mina. Tanpa bermalam di Muzdalifah. Haji dia sah. Tapi berdosa. Kerana dia saja-saja, saya saja buat. Bas bawa, tak apa. Bas bawa. Satu bas tu, tak berhenti di Muzdalifah. Terus ke Mina. Dia suruh kita turun di Mina. Tak apa yang tu. Bukan kita buat. Driver bas tu yang dia malas. Dia yang malas. Yang nak bermalam kita. Tapi dia yang malas. Dia bawa kita ke sana. Tak apa dah. Ni masalah kita malas. Contohnya, dia malas. Malas lah nak pergi melontah. Tak larat nak berjalan jauh sangat. Okey. Sah haji, bayar dam, tapi berdosa. Gitu. Kemudian, itu akan disebut lagi panjang lebar lah. Ada persamaan. Persamaan ni maksudnya sama belaka. Hang apa label pun, semua pakai kain putih. Kain ihram dia putih. Tak ada label ni, hitam putih. Tak ada. Dia keturunan Raja Bersiung, dia pakai merah ihram dia. Tak ada. Semua label sama saja. Cuma beza sikit, oleh kerana dia orang besar, ada orang iring. Itu saja askar-askar iring. Kita pun ada orang juga iring. Tapi India, Pakistan, Bangladesh, itu saja. Tapi dari segi persamaan, sama aja tuan-tuan. Label dia sama aja. Okey, satu cita-cita, sana buat ibadat. Sabar dan tabah. Hak ni pun satu hal juga. Kena sabar banyak-banyak. Dan kena bertabah banyak-banyak dalam menunaikan ibadat haji. Hak yang tuan sudah, panas sangat. Sampai 45-50 darjah Celsius. Panas dia. Kena sabarlah pergi. Daripada nak melontar tu. Daripada Mu'asim ke Mina tu. Ke tempat melontar tu. Jamrah tu. Allah. Sepanas-panasnya tu dia persembuh ayak tu. Kan dia supaya kita lalu tu basah sejuk. Tu yang mati tepi jalan pun banyak yang jenis tak ada tempat tinggal ni yang pergi lari duduk gitu mati tepi jalan ramai. Okey. Kerana tu kena sabarlah apa ni nak cakap. Itulah boleh cakap pun. Kena sabar ajalah. Baik, kemudian sabar berbagai bentuk dah. Kadang-kadang makan macam ni, tak sama macam kita makan. Kadang-kadang suasana di satu bilik kawan-kawan pun berbagai negeri. Bukan boleh dapat kita macam ni. Tak boleh, kadang kita duduk dengan orang Kelantan, kadang duduk dengan orang Kedah, orang Johor, macam-macam. Jadi orang ni macam ni, perangai dia orang ni macam ni. Macam saya sebut dulu lah. Yang ni suka sejuk, kita tak suka sejuk. Kita tutup, dia buka, kita tutup, dia buka. Sampai pagi, sampai azan subuh lah. Dia pun tak tidur, kita pun tak tidur. Sama-sama. Pada muka hang, pada muka aku. Gitu je lah. Nak buat tarik bantai selimut, tidur di lobi, tak betul. Tidur je lah. Semua kena sabar. Pergi suami isteri, pergi yang package, pergi yang macam ni, dia asing-asing bilik. Kena sabar lah. Jadi kalau tuan-tuan nak jumpa isteri, telefon lah dia, ambil nombor apa kan. Sampai jangan dia tahu lah nak tukar nombor ke apa kan. Telefon, okey tunggu di lobi lah. Tak payah pergi ketuk pintu bilik dia, pasal ramai perempuan situ. Itu yang berlaku macam tu. Jadi susah lah. Jadi kalau kita faham, tak apa tuan. Pergi seorang pun tak boleh juga tuan. Dia pergi seorang dia. Kalau orang perempuan pergi seorang, senang. Pengalaman.
Perempuan kalau dia pergi seorang, suami dia tak pergi, dia relax lah. Pergi jemaah ni. Memang. Tapi kalau lelaki dia pergi seorang, dia jadi sopan ayam berak kampung. Tahu ayam berak kampung? Gitu. Dia duduk di lobi jadi murung. Isteri dia duduk sini, dia pergi. Mungkin isteri dia tak dapat, dia murung. Kau nampak kau terbang lalu, nak balik. Gamak aku. Gitu. Kalau pergi berdua, dah berdua jadi lain pula. Tak apa. Urus pandai-pandai, okey, tak ada hamnya. Kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Habiskan masa kita. Tuan-tuan cuti kalau kerja swasta, cuti berapa puluh hari? 40, 44 hari. Tumpu betul-betul lah. Tinggal kerja sini. Lantak pergi ke depan. Tuan-tuan, lepas telefon ni, hang dia, tak, aku tak mahu. Tinggal betul-betul. Cerita dia, abdi diri betul. Pasal 44 hari bukan senang nak duduk sana. Habis belas-belas ribu. Okey, lepas tu ada kelebihan yang besar yang akan disebut dulu dan akan datang. Nak melawan nafsu, macam-macam hal dalam ni. Kemudian gambaran kematian dan akhirat, pakai baju putih dan sebagainya. Dan persaudaraan ataupun ta'aruf. Boleh kenal-kenal kawan kita daripada Pulau Pinang, daripada apa, boleh kenal-kenal. Daripada Johor dan sebagainya. Okey. Kemudian, adab sebelum menunaikan ibadah haji. Satu, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Okey. Hadir khusus haji adalah bukti pengorbanan dan jihad untuk mempertingkatkan ilmu. Jangan minum. Ni satu jihad je. Satu pengorbanan, bukan senang Allah. Ni kira tuan-tuan, okey ni. Duduk atas kursi. Jadi macam melanjak di sekolah balik kan. Duduk atas kursi. Semua bezanya, di sekolah lu kita bawa buku. Sini tak bawa buku, sandak saja. Itu beza dia. Okay. Dulu cikgu soal. Semua tak mau duduk depan, takut. Semua duduk belakang. Bila cikgu tanya ya, gitu. Padahal cikgu di belakang pun dia boleh soal kan. Yang ni tak ada soal. Tapi hari ni saya nak soal. Tak dapat, tak boleh balik, maka kenuri. Gitu. Dulu macam tu lah mengaji sekolah. Dan ni kita duduk balik, duduk atas kursi. Kursi senang sikit lah. Kalau duduk sila ni, kita pun tak tahu nak cakap je lah. Tapi lebih kurang begitulah. Duduk sila ni, sementara nak habis sejam ni, saya ingat berapa kali tukang kaki tak tahu lah. Kalau dia tak tukar kaki pun, bangkit-bangkit sebelah ya rasa. Sebelah tak ada. Gitu. Tuan-tuan bayangkan macam mana Nabi SAW dia pergi daripada Mekah 25 Zulhijjah. Dia bertolak daripada Mekah. Haji yang pertama tak akhir. 25 Zulhijjah. Dia sampai tu dekat 8, 7 Zulkaidah. Dia sampai dekat 8 Zulhijjah. Nak ukur. Berapa hari tu? Kat 2 minggu. Naik atas unta tu. Slow. Dengan 120,000 orang yang ikut dia daripada Madinah. Unta naik unta. Kita naik bas 6 jam ya. Lebih kurang. Daripada Madinah ke Mekah. 6 jam ya. Tu pun rasa kebas dah punggung. 6 jam. Dia berhenti sekejap lah. Ada R&R ya. Kalau kita tak disediakan bas. Semua jemaah naik unta. Tak boleh pergi ya. Tobat aku tak pergi tuan. Itu cerita dia. Lagi hebat lagi, naik kereta api laju. 2 jam saja tuan. Sampai terus ke Mekah. Banyak orang pergi umrah lah. Umrah orang naik kereta api laju. Sini pergi KL, ETS 2 jam setengah. Cuma tak jam. Itu sajalah. Tapi kadang-kadang dia berhenti juga tuan. Ada apa benda tak nak selisih. Dia berhenti dah rel 1. Kalau rel 2 boleh dia sisih. 2 jam lebih kurang sampai kota Mekah. Hak laju sekali dah. Boleh lah tuan-tuan. Tapi pergi Mekah semua naik bas lah. Daripada Madinah. Tak apalah. Cubit punggung pun tak rasa. Ada ke punggung aku ni? Kebas. Okey. Tuan-tuan duduk belakang. Duduk belakang ni dia tak berasa sangat lah. Tapi kalau duduk depan. Duduk sebelah driver yang kursi satu tu. Untuk mentawih tu dia tengok meter tu. Meter arak tu tekan. Tapi bas tu dia besar.
Jadi tak rasalah dia punya laju dia. Tapi duduk depan, nampak meter tu turun. 120, 40, 50 tu. Kalau boleh nak tekan, pusing balik. Gitu. Oh, kita duduk depan tengok sayup. Derasnya. Tapi dia punya tu slow. Dia punya bahas sedap. Jadi, sedap mah. Itu. So, juga ada pengorbanan dan juga jihad. Kita kenal zaman Nabi, kita tahu lah macam mana dia berjuang sungguh-sungguhan. Baik. Adab sebelum menunaikan ibadat haji. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa' wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan demikian itulah agama yang benar. Okey, ini surah Al-Bayyinah yang selalu dibaca. Lam yakunil ladzina kafaru tu. Okey, adab-adab sebelum menunaikan ibadat haji dan umrah. Kalau kita nak pergi umrah pun, inilah adab dia. Kalau kita nak pergi haji pun, inilah adab dia. Satu, niat yang ikhlas, mencari keredaan Allah. Bukan kita nak pergi melancong, bukan kita nak pergi apa-apa, tapi kita pergi tu adalah nak menunaikan sebahagian daripada perintah Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada orang dia pergi umrah, dia tak pergi haji. Dia pergi umrah, dia sekali dengan makan angin. Dia pergi Turki, terus ke handphone lah. Bunyi tintong-tintong tu, siapa? Ada orang buka handphone? Saya punya handphone lah, tapi tak bunyi lah. Saya pun tak tahu. Wallahualam. Di akhir zaman ni bunyi macam-macam. Orang ni pun juga. Tak apalah tu haji, dia pun okey lah. Abang lah. Orang ni bergegak pun steady lah. Saya pun tak rasa. Akhir zaman ni tak heran. Bunyi macam-macam. Yang tu ya. Apa tu haji? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tak apa Dia bunyi misteri. Saya pun tak tahu daripada mana gegaran hari tu. Tapi rasa daripada kuari tu. Itu je. Itu mudah cerita tuan-tuan. Daripada kuari, mana boleh gegak ikut dan gitu. Kuari tu dekat 9 Pulai tu. Yang dia duduk kontor bukit tu. Itu senang. Okey, yang ni saya tak tahu kuari ke apa ke. Atau laptop nak rosak ke, saya tak tahu apa-apa berlaku. Jangan berasak sudah tuan-tuan, terus je. Okey. Ngadap dia. Tak tahu. Ada tuan. Dia bunyi tu kadang saya pun pelik juga, tapi biar tak tahu je. Boleh. Apa? Tadi slide berapa orang tu? Ada bateri dah. Ada pakai bateri dah. Dia pakai connect terus lah. Dah bunyi dah? Okey dah? Okey. Baik. Gangguan sementara. Tak apa, yang ni tajuk dia senang je. Tak habis, tuan-tuan balik baca sendiri lah.
Baik. Senyap tu. Dia pun nak bunyi juga bila taman lagi nak bunyi. Okey, bertaubat bersungguh-sungguh dipanggil taubat nasuha. Kemudian sungguh-sungguh taubatlah, minta ampun ibadat Allah Taala. Lepas tu perbelanjaan yang halal. Okey. Yang ni pun ada juga tanya. Dia jual, dia banyak rumah. Dia ada 2-3 biji rumah. Yang dia duduk satu lah. Lepas tu dia ada rumah 2 lagi tu. Dia jual satu untuk pergi Mekah. Dia tanya, boleh ke tak? Boleh lah. Tu je lah. Dia jual rumah. Dia banyak rumah. Jangan dia jual rumah dia, sudah. Tu saja. Dia jual rumah dia. Lepas tu nak balik mana? Balik tidur surau lah belakang. Kalau rumah dia banyak, tak ada. Dia jual sebiji, dia pergi Mekah. Tak ada masalah. Cuma persoalan ni kalau pergi dapat keuntungan daripada saham-saham, yang tu saja nak tengok. Saham tu dia, invest dia tu tempat okey ke tak? Itu je. Kalau tempat invest dia tu okey. So dia masuk tabung haji, ada keuntungan kan, tabung haji bagi setahun 3%, 4%. Okey lah. Tempat invest dia, tempat pelaburan dia, ada pelaburan yang bolehlah harta tanah yang ada. Kalau saham-saham lain tu, tuan-tuan kena tengok dulu lah. Di mana labur dia, ada keuntungan dia bagi 10% contohnya. Daripada pelaburan kita tu, duit tu kita pergi Mekah. Tengok, di labur tu, di tempat yang mana? Kena tanya dia. Oh, kita boleh jawab. Kalau dia labur tempat-tempat 4 ekor semua-semua ni, memang untung banyak lah. Kedai 4 ekor kan? Kedai 4 ekor ni bukan pernah tutup. Hak tutup ni kedai makan orang Melayu je. 4 ekor ni tak pernah tutup. Kalau tutup pun dia pindah sebelah. Tu je. Tengok macam mana perbelanjaan lah. Kalau tuan-tuan kumpul duit sendiri lagi, alhamdulillah. Lagi terbaik lah. Pasal benda ni semua benda nak halal tuan-tuan lah. Sebab tu kita sebut dulu, persoalan halal haram ni persoalan kita orang Islam. Orang lain dia tak boleh masuk campak. Kita bagi tahu dah, dia tak boleh masuk campak. Ni kita saja yang dia nak makan haram itu kita tak cakap apa. Tapi bila kita orang Islam nak makan sesuatu, nak buat sesuatu mesti halal. Halalan thayyiban. Dia cakap gitulah. So orang lain jangan masuk campak. Yang tak kena mengenal dengan orang Islam jangan masuk campak. Kita nak makan benda ni. Nak makan tu pasal benda ni jadi darah daging. Yang jadi malas, jadi segar, jadi nak mangkit pun palas. Kita tak tahu apa sebab. Makan halal pun kadang malas. Tu halal. Sebab tu kita berhati-hati persoalan makan. Kalau tuan-tuan tengok buku Isuk Qardawi tu, mula-mula sekali dia buat tajuk makanan dan minuman. Pasal ini yang hari-hari kita buat. Pelaburan, saham, dia buat belakang. Pasal jarang kita buat. Ada duit baru kita labur. Tak ada, melengung gitu je. Tapi makan minum ni, ada duit pun makan, tak ada duit pun makan. Hari-hari. Bukan hari-hari. Sehari 6 kali. Bukan sehari 6 kali. Sampai tidur malam. Balik Isya ngetel lagi. Last. Gitu. Dan sebab tu dia cukup penting. So, kedai-kedai kena ada lambang halal dan diiktiraf oleh badan yang berkenaan. Okay. Dia tak boleh kata ini bagi nyusah peniaga. Tak boleh. Tak betul tu. Itu hamnya pasal lah. Okay. Itu benda. Sebab tu nak pergi Mekah ni pun nak juga perbelanjaan yang halal. Supaya kita balik adalah perubahan. Dia panggil kemabruran dia. Okay. Membawa bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi. Okay. Ini macam biasalah. Kita bagi tambang, kita dah siap dah. Cuma panggil duit-duit tangan tu sikit lah. Lepas tu perbelanjaan sana. Lepas tu nak tinggal. Anak-anak di rumah pun nak kena tinggal juga perbelanjaan. Tak boleh kita pergi terus itu tinggal apa. Kita tinggal tasbih lah ke dia. Seorang satu. Pasal apa ayah tinggal tasbih? Ampal lapak je baca aku Allah. Itu aja. Tak boleh. Kena bagi dia apa nak buat, apa semua. Bekalan dia sepanjang lebih kurang 40 hari. Untuk kita duduk sana, ini dia belanja dia. Okey, mencari teman. Tambahlah kalau jiran saya tu, anak dia Down syndrome. Tapi dia kata, kalau saya tak pergi ustaz, sampai bila nak pergi? Kan? Dia pergi lah. Dia pergi suami isteri. Jadi anak Down syndrome tu tinggal dengan kakak dia. Mujak anak Down syndrome tu mau dengan kakak dia. Pergi lah. Apa jadi pun pergilah. Tidak bila. Kalau kita duk kata, susah lah. Nak jaga anak, susah. Sampai bila kita nak pergi? So dia tekad lah.
Kakak dia kata, tak apa, aku jaga je anak kamu ni. Tak ada. Dia tinggal belanja, pergi ya. Selamat balik pun. Okey dah, lama lah. Tapi maknanya cerita dia begitu. Setengah orang dia tak pergi tu pasal apa? Oh, ada anak tak lepas lagi. Umrah pun tak boleh pergi. Pasal apa? Ada anak tak lepas lagi. Hang buka tali, lepas lah. Tu je. Payah sangat. Dapat gratuity 100,000 lebih. Tak boleh pergi. Umrah pun tak boleh. Payah betul lah. Anak tak lepas lagi, ada seorang dua lagi yang tak lepas. Anak lepas macam mana? Kan? Dia dah besar dah. Dia 20-an. Okey lah. Tinggal dah. Hak kecil ni kot lah. Baru bersalin nak pergi Mekah. Kot lah. Ni dah besar lah. Bagi duit ke dia, pandai-pandai lah makan. Kemudian mencari teman bertujuan saling ingat, mengingati dan membantu. Yang ni pun nak kena pandai jugalah. Tapi kita duduk dalam bilik. Tapi tuan bila duduk dalam bilik ni, dia kalau kita jumpa pelbagai negeri, dia bila sembang bab haji ni, ada, kalau dalam kumpulan kita tu ada 6 orang, sebilik kita tu ada 6 atau 8 orang, 8 fatwa yang berbeza. Gitu dah nak. Dan ni, saya kursus di Pahang, okey pula. Boleh. Dan ni kata, saya di Kelantan tak boleh pula. Dah kita pun pening. Tuan-tuan peganglah apa yang ada dibagi nanti. Yang dia sebut ni, pegang ni elok. Dia main cakap apa pun, iyalah. Gitu. Banyakkan doa dan zikir dalam kehidupan harian. Ni sebelum pergi ni. Sebelum pergi ni. Banyakkan doa dan zikir dalam hari-hari minta doa. Dah dapat nanti panggilan haji ke contohnya. Ataupun dah nak pergi umrah kata bulan depan. Berapa hari bulan. Hari ni kita buat doalah supaya selamat perjalanan. Mudahkan urusan di Mekah dan sebagainya. Okay. Kemudian membuat wasiat. Allah, yang ni yang sedih. Okey. Buat wasiat ni tak mati pun kena buat wasiat juga. Wasiat ni pesan tuan. Pesan. Nanti ayah pergi nanti. Ayah banyak hutang tau. Banyak bank-bank. Kalau ayah meninggal, apalah bayar. Dia hutang. Ayah hutang, kita bayar. Contoh itu lah. Bolehlah apa-apa yang patut. Kalau ayat ni kan, buat apa-apa, jaga elok-elok apa semua, gitulah pesan. Dia wasiat ni dia lain pula kan. Tulis wasiat dekat apa orang panggil amanah raya kan. Di bank-bank pun banyak dah buat wasi ni. Tu kalau orang ada kata banyak, ada berbilion, dia buatlah wasiat. Macam kita ni apa adalah juta, tapi juta rupiah. 1 juta duit, juta rupiah pun 300. Dekah ke masjid. Okey. Ni orang ada banyak-banyak dibawa wasiat. Kita pesan satu. Macam Nabi Allah Yaqub pesan kepada anak-anak cucu dia. Maza ta'buduna min ba'di. Kamu nak sembah apa sesudah tok tak ada nanti. Akhir pesan. Ayah tak ada esok, kamu nak sembah apa? Kamu apa pegangan kamu? Tu kita pesan. Ayah tak ada besok pun, kamu buat sekian-sekian. Tu pesanan kita lebih hebat lagi. Tanya, kamu nak sembah apa bila ayah tak ada? Mana dah lah ayah weh. Kalau nampak tok kong pun tok kong lah. Janji masuk duit. Penat dah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, khairul miras, al-ilmu khairul miras. Ilmu adalah sebaik-baik harta pusaka. Kan? Kalau kita tinggal kata, asal anak-anak bergaduh juga kok. Asalnya lah. Pakat berubut lah. Kalau mak tinggal gelang, ni Kak Long lah. Kak Long yang sulung. Pak Long dah dapat. Dia gitu lah. Bukan masak mana pun kata, gelang mak tu pun. Nak tengok pun kena pakai kantor. Baru nampak. Gitu. Pun berebut ya tuan. Tak apalah. Ada duit, boleh buat. Tak apa, hebah siap-siap. Paling senang. Kalau tuan-tuan ada duit, hebah siap-siap. Bagi. Anak ni 100,000. Ni 100,000. Ni 100,000. Bagi siap-siap. Kita ada anak angkat seorang. Kita bagi kat dia 200,000. Anak lain tak boleh bertikai. Pasal apa ayah bagi kat anak angkat ayah 200,000? Kami seorang 100,000 ya. Suka aku, reta aku. Itu jawapan yang paling sakit hati lah. Tu pesan aku bagi dia lebih. Pasal aku sakit berak dulu semua dia basuh. Dia jaga aku. Apa buat apa? Apa basuh juga tapi pakai berus. Luka pun kuat aku. Contoh tu. Boleh bagi. Kerana kita masih hidup. So bagi siap-siap. Habis. Ini kalau ada reta lah. Kalau motor buruk, bagi ke masjid. Memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang. Minta ampun lah.
jumpa adik-adik apa-apa semua. Saya nak pergi umrah, apa sekarang nak pergi haji, jumpa adik-adik, abang-abang sebagainya. Menyuci hati dengan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat mazmumah yang tercela. Istiqamah dan bersungguh-sungguh mempelajari kaifiat mengerjakan haji atau umrah. Belajar bagi faham. Sama juga nak pergi umrah pun kalau very simple umrah ni senang je tuan. Sekejap je. Pergi miqat, balik, tawaf, sa'i, gunting. Habis. Sekejap je. Cakap sekejap dalam masa berapa saat je. Tapi nak buat dia guling pering juga. Tapi serta dia mudah. Dia tak pergi jauh-jauh sampai berapa hari. Pergi melontar. Tak ada. Tapi Mekah, pergi miqat, paling dekat pun Tanaim. 5 km. Lebih kurang. Sini ke Maidin. Lebih kurang. Itu paling senang. Lepas tu niat miqat, balik. Tawaf, sa'i, bergunting. Dapat satu. Buat lagi. Macam tu. Haji ni dia berjalan sini, duduk sini. Lepas tu nak melontar sampai 3 hari. Lepas tu nak awal, tahlul awal. Nafar awal. Apa benda ni. Tadi boleh melontar. Tadi kata 3 hari melontar. Ni boleh 2 pula. Pening. Tutup buku, start motor, balik gitu. Pening. Kan? But very simple. Senang saja. Kan? Dia ikut. Kita ikut dia lah. Dia tak ada berat. Dia ikut flow. 8, bertolak ke Arafah. Duduk sehari. 9, malam lepas maghrib, naik bas sampai Muzdalifah. Duduk sampai subuh. Tolak, pergi ke Mina, melontar. Lepas tu gunting. 11, 12, 13, 3 hari duduk. Lontar 7. Lepas tu balik Mekah, tawaf, lepas tu sa'i. Selesai haji. Sembang boleh lah 2 minit. Aku nak buat teruk. Contoh itulah. Tu yang dulu kita buat sampai 17 siri. Lepas tu ada pula orang kata lama sangat 17 siri ni. Dia 2 jam je kursus haji ni. Otak dia boleh lah 2 jam. Otak bukan semua sama. Kalau tuan-tuan jadi cikgu, bukan semua sama dalam kelas tu. Ada yang kita cakap keluar lidah cikgu, dia tak faham. Nak tunjuk alif ke dia ambil batang nyok tunjuk ni alif. Ada hak pandai tu, dia angkat pen pun dia tahu. Cikgu, saya tahu cikgu nak tulis apa. Memang pandai. Jadi level dia tak sama. So dia buat potong daripada 17 tu tinggal 10, antara yang terbaik lah. Okey tu cepat sangat dak, lambat sangat pun dak. Baik. Belajar bagi faham. Tak faham, tanya orang lain, jangan tanya saya. Okey. Satu contoh-contoh apa dia buat contoh mahmudah lah. Sifat-sifat mahmudah ni, taubat nasuha, ingat Allah Ta'ala, amanah, sabar, syukur, ikhlas. Semua ni baca sekejap ya. Tapi nak buat dia boleh tahan juga. Timbang rasa. Kan? Dia berkata timbang rasa ni langsat. Rasa dulu baru timbang. Gitu. Timbang rasa ni, tengoklah kan. Kalau tengok warga emas tu, macam saya sebut dulu lah. Bagilah. Mereka naik lift dulu. Kita okey je. Tunggulah bagi mereka naik. Bagi ada timbang rasa. Setengah tu tak beli. Dia kira nak cerita realiti dah tuan. Setengah tak beli. Mudah lagi. Berebut nak naik lift dengan orang tua ni. Apa? Kadang kita nak ambil Kaabah empas atas kepala dia gitu. Mudah lagi. Bagi je. Makcik-makcik pasti naik dulu. Apa? Makcik naik lah. Balik Jumaat. Penat kan? Tak apa dah bagilah. Kita orang muda kan. Tak boleh. Dia pun talut sama. Aduh. Dia dah timbang rasa. Gitu. Timbang dulu baru rasa. Okey. Penyayang, pemaaf, tolong menolong apa yang patut, menepati janji, masa tanggungjawab, jihad dan berdikari istiqamah, sentiasa bercakap benar, sentiasa menjaga kebersihan dan juga lemah lembut. Ini bukan lemah lembut, lemah lembut. Dia tidak cakap kasar lah. Yang lembut tu yang pakai ping, bukan yang tu. Okay. Lepas tu contoh yang tercela, lupakan Allah, lalai, lupa Nabi, mencaci para sahabat. Dia tak suka. Dia sahabat, kita tak dicaci. Ahli sunnah wal jamaah dikira semua sahabat. Siapa je yang sezaman Nabi semua dikira sahabat. Dia tak boleh maki amun. Tapi Syiah dia tak suka sahabat ni. Seorang je, Sayyidina Ali. Itu saja yang diiktiraf oleh Syiah. Abu Bakar ni dia maki dalam khutbah Jumaat saja. Dululah. Zaman khalifah dulu. Kita tak boleh maki dah. Sahabat ni. Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia pun tak suka. Tapi saya pernah pergi umrah sekali tu. Daripada Iran lah. Kita tengok, kita kenal. Dia tak pergi berjalan macam kita.
Kita pergi kan, kalau lelaki lah, pergi makam Rasulullah dulu, berdiri selawat atas Nabi, lepas tu baru Abu Bakar. Lepas tu baru Sayyidina Umar. Lepas tu sama ada kita keluar terus, ataupun kita patah balik. Dia tak nak. Dia duduk ujung tu, tengok makam Rasulullah ya. Dia cabut lah. Dia tak pergi Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Itu dia punya pasal lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang dengan sahabat, kita kira. Baik, kita pun tak pernah tengok, tapi cerita-cerita riwayat soleh, inilah kelebihan para sahabat. Okey. Terlalu cintakan dunia sangat, lupa dah akhirat ni. Penting diri sendiri, pemarah. Ni pun kadang-kadang kita cakap sini, pergi sana boleh jadi pemarah. Itu yang ada cerai berai dan sebagainya. Kerana itulah. Sana ujian dia banyak. Jadi sini okey je, pergi sana jadi macam mana entah. Minta doa Pak Ta'ala suruh pergi tu. Bagi banyak sabar dan sebagainya. Takabur, sombong. Dia sombong kan. Bukan sana aja, sini pun sama. Riak, ujub, bongkak. Banyak tu. Riak satu, ujub satu, bongkak satu, bonggol satu. Membazir, boros, pembohong, bertelagah, mengumpat. Banyaknya. Mencelah, maki hamun, kedekut. Ataupun bakhil. Mana-manalah. Tapi kedekut ni dia teruk pada bakhil. Bakhil ni dia bagi juga, tapi dia bagi sikit. Kedekut ni dia tak bagi langsung. Asyuhun. Dalam Quran panggil syuh. Kedekut dia tak bagi langsung. Dia ambil lagi orang punya. Kalau bukhli, bakhil dia bagi. Tapi dia bagi sikit. Macam Haji Bakhil. Haji Bakhil dia bagi. Tapi RM1. Tu yang Cikgu Ma'un maki dia. Celaka punya Haji Bakhil. Tapi dia bagi tak? Dia bagi. Kanak-kanak tak boleh banyak. Gitu. Tapi Cikgu Muni mari dia bagi banyak pula. Kanak-kanak kena duit banyak. Haji Bakir kata. Okey. Pengotor. Duduk dalam bilik-bilik kita kena jagalah tuan. Duduk dalam bilik ramai-ramai kita tu. Kena jagalah plastik-plastik apa benda tu. Ada disediakan semua tu. Kemudian isap-isap rokok tu semua nak buang elok-elok lah. Jangan main tenyeh di dinding. Kadang-kadang gitu. Orang isap rokok ni. Dia tenyeh dinding. Sama sini pun. Dia buka tingkap. Dia lepas. Rokok kan. Ada lepas. Kita duduk belakang. Masuk dalam baju. Tak mampu. Tuan-tuan. Ni orang isap rokok. Saya rasa ini tak ada orang isap rokok. InsyaAllah tak ada. So saya bantai beri kuat sikit orang isap rokok ni. Okay. Dia lepas itu lah. Peduli apa kat belakang. Tapi hari ni tak diisap rokok kat kedai semua. Tak boleh lah. Tak pergi lah. Ada juga yang isap. Baling ketuk ayah. Okay. Hasad. Dengki. Hasad dengki ni sekali ya sebenarnya. Hasad tu adalah hasad lah. Hasad tu maknanya dengki. Jadi orang Melayu bubuh dua. Hasad dengki. Lagi teruk. Okay. Min syarri hasidin ila hasad. Daripada kejahatan orang yang hasad. Hasad tu apa? Dengki ya. Baik. Khianat, berdendam. Perbuatan dan perkataan, perkataan lara, sia-sia dan buruk sangka. Su'uzon. Okey. Tengok orang pelik sikit ni. Menjauhi amalan syirik. Okey, yang ni saya tak ada kot. Mengambil kelambu Kaabah sebagai pelaris jualan dan menganggap dia satu keberkatan. Dia beli kelambu Kaabah. Jangan tertipu tuan. Yang beli. Kalau tuan-tuan dia tak ada apa kelambu Kaabah ni? Tak ada apa. Dia buat di kilang, tuan-tuan nak pergi Hudaibiyah, patah balik, dia ada satu kilang kiswah. Dia buat Kaabah ni. Dia buat kelambu Kaabah. Bukan datang daripada langit. Malaikat bawa ruyuh rendah pasang. Tak. Arab yang pasang, ambil daripada kilang kiswah tu. Tak ada berkat apa. Dia kilang biasa aja. Jangan percaya dia ni. Pasal ada dijual kelambu Kaabah ni. Potong-potong sak ni. Dia curi mana pun tak tahu. Ni sak ni. Kadang potong macam ni. Sak ni. 30 riyal, 20 riyal. Dia tengok orang lelaki, jemaah haji lelaki dia payah nak dapat. Payah tengok pakcik ni. Memang kedekut tak hidup masin ni payah. Dia cari makcik. Dia tengok, makcik, duduk apa kat Malaysia? Tapi banyak bukan orang kita buat lah. Dia buat lah. Makcik berniaga. Makcik beli kelambu Kaabah ni insyaAllah. Pelaris dia. Makcik bubuh bawah pelapik tu. InsyaAllah orang lalu lalang tak berhenti. Dia beli. Beli. Balik. Buah nasi. Berniaga. Memang lalu lalang tak berhenti. Dia lalu tak berhenti. Jangan merapu, tak ada apa. Kalau tuan nak tengok kelambu Kaabah ni, nanti habis ni,
Pergi umrah ke haji ke, pergi dekat-dekat tengok. Selesaikan umrah apa semua, pergi dekat-dekat tengok. Oh, macam ni lah. Pegang. Kalau dia turun kelabu tu, pegang. Tapi selesai dulu. Selesai dulu. Kita nak explore. Satu hari kita pergi tengok, oh, ni makam Ibrahim. Ini kelambu Kaabah. Kalau dia bagi masuk, dia bagi pegang lah. Kalau dia tak bagi, jangan pergi. Okey. Dan sajak dia pergi pegang dulu, gitulah. Sajak dia pakai telekong, dia pegang Kaabah. Tengok, boleh? Turun kawin. Tak berselerak. Kain putih sebagai alas solat ni pun tak boleh. Dibawa balik untuk dijadikan kain kafan. Kononnya meringankan seksa kubur. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau tengok YouTube, dia ada seorang Pak Kia, nama Ghufran. Ghufran ni Pak Kia di Indon lah. Dia boleh tahan mungkar nangkir daripada soal orang yang mati. Orang maksiat, dia mati, dia boleh tahan mungkar nangkir. Jangan soal. Ni orang saya, jangan soal. Mungkar nangkir start motor balik gitu ya. Melengung mungkar nangkir kedai mamak. Apa hayop ni? Mamak tu penipu semua. Percaya pengikut dia. Betul, betul. Padahal lampau tak betul pun. Tak ada siapa boleh halang seksa kubur. Ringan pun tak boleh. Kita masuk dalam, masing-masing tanggung amalan masing-masing. Saya lah. Dia tak boleh bawa kain putih buat. Satu lagi dia pesan, kapan dengan ayah pesan, kapan dengan kain ihram. Nanti kalau yang mati, kapankan dengan kain ihram. Tuan-tuan angguk je. Ya. Dia mati, dosa. Daripada kapan kain ihram, dia bebek bagi ke orang. Dia pun dapat pahala. Kalau pakai kapan kain ihram, masuk dalam, nak buat apa? Mereka tanya, berapa kali Tuan Haji pergi Mekah? Oi, 5 kali. Oh, ni lah kain ihram pakcik pakai tu. Ya kah? Kita pakcik, Assalamualaikum, kami tak soal dah. Hai. Mana? Baik bagi ke orang. Ada orang pesan, pakai jubah. Pakaikan ayah jubah ni. Ni ayah jubah pakai masa tawaf dulu. Kemudian. Jangan. Baik bagi dekat orang. Saya ada satu jubah. Anak dia bagi kat saya. Dia ayah pesan. Bagi kat ustaz. Tapi saya jangan pakai. Takut juga. Okay. Warna putih. Warna putih. Ada di rumah. Sekali-sekali pakai. Pakai tu pun seram. Tengkok kan. Okay. Dia meninggal. Tuan dia meninggal dengan anak dia. Okay. Kain putih semua tak boleh. Peluk Tianji ni. Ada Tianji saya pun tak tahu kat mana. Untuk lanjutkan usia, minta kaya. Hang tidur di rumah takkan kaya punya. Peluklah tiang siapa pun. Orang tanya, mana tiang jin lah? Orang putih tu. Dah tak boleh peluk. Lawak betul. Okey. Nak lanjut usia ni, kita pun tak tahu. Tapi bolehlah doa kan. Lanjutkan usia dan keberkatan. Tapi naklah, banyak benda buat lah. Minta lanjut usia, sapu apa yang ada, mana nak lanjut. Bergantung di kelambu Kaabah. Mohon hajat daripada Kaabah, bukannya daripada Allah. Yang ni orang kita tak buat kot. Tuan-tuan duduk kat dinding ni. Saya tengok. Tapi orang kita tak buat. Yang banyak orang India, Pakistan, Kyrgyzstan. Dia pegang Kaabah tu. Tak pun dia duduk kat Multazam tu. Yang pintu Kaabah tu kan. Dia pegang. Ni pintu Kaabah. Itu orang kita tak buat tu. Satu orang kita pendek, tak dan pun. Tak boleh. Tak sampai. Orang jemaah Haji Malaysia, sebab tu mereka puji jemaah Haji Malaysia ni. Pasal jemaah Haji Malaysia ni dia tertib. Tu kursus sampai 13 diri. Nak muntah. Jadi dilatih macam tu. Jadi nak pegang-pegang ni tak boleh, tak boleh. Jatih gitu. Bukan tak boleh pegang. Boleh nanti. Selesai apa semua, waktu dah rehat, pergilah pegang. Macam ni. Pegang Baitullah tu. Boleh angkat tak? Angkat apa boleh? Gitu. Bukan tak boleh. Boleh kemudian lah. Tak payah gantung-gantung gitu. Minta doa dalam Masjid Haram tu pun tempat ni dah. Okey, meletakkan duit di bawah kelambu Kaabah. Saya ingat sadar kot. Jangan tuan-tuan buat pula ni. Oh, ini pun bagus juga. Pasal selepas tawaf duit tersebut dia ambil balik.
untuk jadikan ibu duit sebagai pelari. Rajin kerja, dapatlah duit tuan. Nak dapat banyak lagi, penipu. Banyak duit. Jangan buat kerja gitu dah. Macam manusia ni. Okey. Dulu barangkali ada ni. Kalau tak ada pun, hari ni kurang-kurang dah mengaji banyak dah. Ketika berangkat ke tanah suci, ditinggalkan kertas bertulis kalimat syahadah kepada ahli keluarga dan dibawa tulisan Muhammad Rasulullah ke tanah suci supaya jemaah haji tidak meninggal dunia di tanah suci. Okey. Dia tinggal la ilaha illallah, dia bawa Muhammad Rasulullah. Bolehlah tahan. Dia tinggal pesan, ayah meninggal, apa bayar hutang ayah kita. Semua ni tak betul. Ada satu lagi tuan, kalau pergi Mekah ni orang kita buat, dia azan. Kan bila kita nak pergi azan, belum habis azan lagi, yang nak pergi Mekah ni naik kereta pergi. Orang pun baliklah, tinggal dia seorang-seorang azan. Tak betul tuan. Bagi habis azan dulu, doa insya-Allah semua selamat perjalanan. Pergilah. Tunggu terus apa? Mana petua dia dapat pun tak tahu lah. Tadi tinggallah bila ni seorang-seorang di rumah tu azan tak habis lagi. Bagi habis dulu. Azan tuan tu. Lepas tu satu lagi pantang orang Melayu ni, kalau pergi tertinggal, dia tak patah balik lah. Tinggal barang. Takkan balik. Itu pantang orang Melayu patah balik. Bila dia pergi ke LA ataupun dia pergi ke Sepang tu, mana pasport pasti dia tinggal di rumah. Tak ambil, pantang Melayu patah balik. Tak payah pun pantang bagi pakcik pergi. Duk ini. Semua merapu tuan-tuan lah. Buat kerja gitulah. Cek dulu apa-apa semua. Doa-doa pergilah. Yang kalut-kalut pergi mana? Makan tangkal dan azbat. Ni pun tak ada kot. Dulu orang pakai, budak-budak nangis dia bagi pakai. Tak ada lah ni. Yang menangis tu tak susu. Bagi susu senyap lah. Itu je. Untuk menjauhi bala dan mengharapkan selamat. Memanggil bomoh untuk menolak bala di rumah. Tak ada lah kot ni. Percaya bomoh untuk memulakan perjalanan membawa air 7 telaga. Untuk dibawa tawaf. Untuk dijadikan ubat. Yang ni ada tapi di sana. Dia tak bawa ayat. Dia bawa pen, pensel, rubber, makcik ni. Dia ikat elok-elok, dia bawa tawaf. Pasal ni. Dia kata cucu nak ambil SPM. Jadi berkat tawaf tu, kok cucu boleh jawab pakai pen. Kata makcik, kalau cucu tidur di rumah, malaikat buat turun pen pun tak boleh jawab. Begitu. Tuan-tuan, opah tuan. Tok ni, cucu nak ambil periksa, dia yang kalut. Kalau boleh, tok nak duduk periksa. Duduk. Tu tok dengan cucu ni tuan. Jangan main tu. Dia buat tawaf itu, baik pilih ikut dia lah. Kita nak ambil, tak boleh. Dia ni cucu dia, nak periksa. Main. Itu ada, yang ni tak ada takut. Ada satu lagi, kalau dulu, orang Melayu buat balik ayam Telaga Aisyah dekat Cik Ranah. Tu telaga tu tak ada lah ni. Kalau dulu ada, depa Saudi tutup. Pasal orang Melayu, bukan orang Melayu je, banyak orang. Dia kata telaga tu Aisyah yang memang Aisyah dia punya miqat dia di Cik Ranah, miqat umrah dia. Dia ada telaga. Depa cedok buat balik. Dia kata ada berkat ayam tu. Jadi Saudi ni tutup terus habis semua. Yang tak tutup ni telaga khatim. Cincin Nabi jatuh. Itu dia tak tutup. Tapi dia pegang lah. Dia tak bagi orang masuk ambil yang. Pasal khasiat dia kalau menantu tak dapat cucu lagi, anak lagi, bagi minum. InsyaAllah dapat cucu cepat. Itu orang Melayu punya percaya. Tu buat balik. Rupanya menantu tak ngandung. Mak menantu tak ngandung. Contoh itu lah. Okey. Baik, menyapu, mengusap pintu Masjid Haram. Ini pun tak ada apa juga. Membawa air zam-zam atau kismeh korma, duit semasa tawaf. Ini pen tadi lah. Untuk dijadikan ubat, penawar dan sebagainya. Tak payah bawa pun. Waktu ada lagi. Segala amalan yang bercanggah dengan syariat seperti saka sihir hendaklah ditinggalkan. Sebarang perbuatan khurafat hendaklah dijauhi sebelum apa. Okay. Ada satu lagi, mereka buat balik tu. Buat balik pasir,
pasir apa di padang Arafah. Dia cedok pelan-pelan dia bawa balik. Bagi cucu dia ke anak dia pijak supaya satu hari boleh pergi Mekah. Dia faham tu. Yang ni tak sebut ni. Dalam buku lain dah sebut. Supaya anak cucu dia pijak pasir tu boleh pergi Mekah. Kalau duit dan tabung haji ada sekupang, hang pijaklah pasir apa pun. Dia tak pergi mana. Itu. Dan juga dia faham boleh jadi orang tersohor. Jadi orang terkenal. Senang kan nak jadi orang terkenal ni. Buka kain, buka seluar dari tengah pekan. Kenal dah. Okey, perkara membatalkan syahadah mempersekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah, menjadikan suatu perkara perantara dengan Allah Ta'ala. Ada satu benda yang bukan, kalau kita jumpa ulama, tak apa kita jumpa Tok Guru tolong doa saya, mudah-mudahan saya macam ni. InsyaAllah saya pun minta ke Allah Ta'ala juga. Itu dia lain, dia panggil tawasul. Kita jumpa Tok Guru ni pasal dia orang alim, orang hebat. Kita pun jumpa dia kata saya pun harap Allah Ta'ala juga. Bukan saya buat, tapi saya cubalah. Tu tak apa. Hak ni kita pergi jumpa orang tu, tolong minta doa untuk saya. Boleh. Pasal saya minta semua Tuhan bagi. Berat. Tak boleh tu. Mengamalkan syirik, saka, sihir, santau semua ni, tak ada takut. Santau ni habis dah. Dulu ada. Okay, menganggap dan ini semua syirik belakang. Menganggap keyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Ini satu benda bahaya. Kan? Yang kena cakap terang-terang. Tak ada satu agama pun yang sama macam Islam. Orang tengok video yang diviralkan baru-baru ni. Ada persamaan yang banyak antara Islam dengan agama lain. Tak sama tuan-tuan. Boleh batal syahadah tuan. Saya tengok satu YouTube. Tapi hak cakap bukan orang kita lah. Cakap tu orang India. Dia kata orang Islam ada air Zam-Zam. Orang kita ada sungai Gangga. Sungai Ganges. Jadi persamaan tu ada. Tuan-tuan, sungai Ganges ni antara sungai yang paling kotor di dunia. Dia orang buat kajian. Saya tengok dalam satu YouTube tu. Orang barat dia buat kajian. Paling kotor di dunia. Mayat ada bantu menimbul. Macam mana sama dengan air Zam-Zam? Tak usah kata air Zam-Zam. Air ni pun tak sama. Air Gau. Air Gau ni ambil daripada bawah. Daripada tu naik. Tuan-tuan, Gau ni jauh sangat. Ni dekat Simpang Bulai ya. Tuan naik sebelum nak ke Maryland tu, ada belah kiri. Ada ayak duk keluar. Situ pun hebat. Itu pun boleh tahan ayak dia. Pun okey. Dulu masa pipe satu ni, orang bagi. Saya pergi 5 pagi. 5 ke 4:30 pagi. Nak pergi tengok hebat di mana. Bagi dah. Itu mah Bukit 3 ke Bukit 4. Macam dia tak ada ayak tu. Rimau jilat bungkuk dia. Aku beri. Pasal nak ambil ayak dia punya hebat. Lah ni tak ada dah. Orang tak ambil dah pun. Tapi banyak ayak dia keluar. Itu mineral betul. Banyak dah ayak keluar. Banyak orang tak ambil. Pasal dia berkata ayak kencing orang asli. Dah orang asli kencing banyak teruk. Misal apa. Baik. Itu semua syirik belakang. Tuan jangan buat situ. Tak ada 1% pun sama Islam dengan agama lain. Kita pegang tu. Tak boleh. Silap dia tu. Betulnya dia kena taubat tu. Pada Allah Ta'ala. Kita cakap tu. Baik. Kita nak banding untuk imam kita dengan dia pun tak boleh. Dia mana pakai baju? Dia punya hak yang hak tiga lain tu kan. Ada dia pakai baju. Pusat lah. Lepas tu pakai bulu dada penuh. Tu imam kita ada pernah main semayang tak pakai baju. Imam kita main dengan jubah serban. Kelas. Ini macam tu hang kata sama. Mana sama. Tak boleh. Okay. Membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syariat baginda. Kita tak suka minum. Kita apa sunah-sunah ni payah pun boleh syirik boleh batal iman. Tu jaga elok-elok. Kita nak cakap sesuatu, fikir tengok. Tak boleh. Aku tak suka ni. Tak boleh. Nak buat tak mau. Tak masalah. Nabi masuk tandas kaki kiri, keluar kanan. Kita tak mau buat, kita masuk punggung dulu. Silakan. Tapi jangan hina dia. Apa? Masuk ke mana pun boleh? Tak boleh. Kita nak masuk, tak mau sudah. Jangan hina je. Kita benci je, habis. Itu sunnah dia yang Nabi buat. Itu mempermainkan Allah dan kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agama. Yang ni tuan-tuan tengok video YouTube di Indonesia banyak. Dia pun main rock ni, baca Fatihah sambil main lagu.
Allah Rabbi. Kadang-kadang kita tengok banjir, sorang, ribut. Mempercayai dan beramal dengan sihir dan sahabat dengan jin. Okey, yang ni tak ada kot. Dia sahabat dengan jin. Membantu dan menolong orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Ni pun sama juga. Ni panjang cerita dia. Cerita Mahdi dan sebagainya lah. Berkeyakinan bahawa sebagian manusia dibolehkan untuk mengikut syariat. Dibolehkan untuk tidak mengikut. Yang saya tengok satu video tu. Dia kata Kaabah yang ada hari ni tak betul. Sepatutnya ada di Petra, Jordan tu. Itu Kaabah yang betul. Nanti Imam Mahdi turun, dia akan ubah Kaabah yang ada ni ke Petra dekat Jordan. Tu pun bodoh. Jangan pegang. Yang mengaku jadi Nabi. Ada kata Muhammad adalah Tuhan. Allah adalah Muhammad. Muhammad juga adalah Allah. Tu pun hancur. Tu budak-budak muda lagi. Pakai tudung lagi. Budak-budak lagi. Allah Rabbi. Jaga elok. Yang mengaku jadi Nabi. Ramai orang minat jadi Nabi ni. Kan jadi Rasul lah apa kan. Yang boleh sikit, ulam Rasul. Hak tu boleh. Lepas dia kedai mamak. Itu je. Dia ada ulam depan tu. Lepas tu berpaling daripada agama Allah atau daripada perkara yang menjadi syarat mutlak bagi seorang Muslim. Okey, selesai. InsyaAllah kita masuk nanti penerangan ringkas bagi ibadat haji dan umrah. Rehat dulu. Cakap sama lagi. Wallahu'alam.